Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kuda-Kuda Enterprise memulakan operasi penjagaan pada Mei 2023 dengan melancarkan produk daripada CMake, iaitu keropok ikan segera di laman web perniagaan milik Kuda-Kuda Enterprise. Kami turut menggunakan pelbagai platform media lain seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram untuk mempromosikan produk kami kepada orang lain. Perniagaan dalam talian ini memberikan peluang yang lebih luas untuk kami memasarkan produk kami. Selain itu, kami turut melakukan jualan secara luar talian, iaitu kepada para pelajar Universiti Utara Malaysia dengan menjualnya di kelas serta inasis mereka. Antara faktor kami memilih menjual keropok ikan segera ini adalah kerana permintaan yang tinggi serta modal yang murah. Modal bagi keropok ikan segera ini bagi sepaket hanya RM1.45 dan kami boleh menjualnya pada harga RM2 dan masih lagi mendapat keuntungan. Kuda-Kuda Enterprise telah mendapat sokongan pembiayaan sebanyak RM266 daripada 7 orang ahli ataupun pemegang saham, iaitu RM38 setiap orang. Jumlah kos perniagaan termasuk kos pesanan, kos perantaran dan lain-lain adalah sebanyak RM261. Perkara ini membolehkan perniagaan ini dapat dijalankan. Anggaran pembelanjaan bagi 3 bulan adalah sebanyak RM1,131, manakala hasil yang diperoleh bagi 3 bulan ini adalah sebanyak RM1,528. Oleh yang demikian, berdasarkan unjuran kewangan ini menunjukkan bahawa perniagaan keropok ikan segera yang dilakukan oleh Kuda-Kuda Enterprise ini mampu untuk memperoleh keuntungan serta mampu bersaing dengan perniagaan-perniagaan lain di dalam pasaran. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fatihah binti Zaharuddin, nombor matrik 291891. Hari ini saya akan menceritakan secara ringkas tentang perniagaan kami. Perniagaan kami diberi nama Kuda-Kuda Enterprise yang merupakan perniagaan menjual keropok ikan segera yang dikenali sebagai keropok ikan simat. Perniagaan kami telah ditubuhkan pada April 2023 oleh 7 orang rakan kongsi yang diketuai oleh Zulkifli bin Ibrahim selaku pengarah urusan. Tujuan utama penumbuhan perniagaan ini adalah untuk menjadi pengedar bagi Maperusen dan Berhad yang merupakan salah satu syarikat keropok ikan yang terkenali Terengganu. Sasaran utama kami adalah pelajar dan kaki tangan di UUM. Keropok ikan simat ini diperbuat daripada ikan segar dan ianya adalah 100% produk halal. Ini menjadikan produk kami sesuai untuk diminati oleh setiap skop pelanggan dan pelbagai lapisan umur. Kami juga telah mendapat sambutan yang memerasakan daripada komuniti dan maklum balas yang baik untuk produk yang kami jual. Walaupun syarikat kami merupakan syarikat yang baru, namun kami tidak pernah gagal untuk memenuhi segala keperluan pelanggan. Dalam kumpulan kami, setiap ahli memegang jawatan mengikut kemahiran masing-masing dan kepakaran mereka. Setiap anggota memainkan peranan yang penting dan perlulah menjalankan amanah dan tanggungjawab masing-masing dengan ikhlas. Seterusnya terdapat beberapa sedikit maklumat ringkas tentang Kuda-Kuda Enterprise, iaitu daripada jenis milikan, ia merupakan milikan secara perkongsian. Seterusnya jenis industri pula ialah industri makanan. Jenis produk ialah keropok ikan. Seterusnya terdapat 2 nombor yang boleh dihubungi sekiranya ingin melakukan tempahan yang anda dapat lihat. Seterusnya ialah media sosial kami yang aktif, iaitu di Instagram _simat keropok dan juga di Facebook UUM_keropok simat_. Seterusnya nama bank bagi urusan keuangan kami adalah menerusi RHB Bank dan nombor akaun adalah yang tertera seperti berikut. Seterusnya ialah mengenai latar belakang usahawan dan rakan kongsi kami. Terdapat 7 orang usahawan dan rakan kongsi termasuk pengarah urusan, iaitu Zulkifli bin Ibrahim. Seterusnya jawatan bagi pengurus pemasaran pula disandang oleh Nur Afini binti Zulfikri Nur Hanan, dan seterusnya pengurus perkhidmat pelanggan disandang oleh Nur Najiah binti Saridan. Seterusnya bagi jawatan pengurus sumber manusia disandang oleh Nur Fatihah binti Zaharuddin, dan pengurus kewangan pula disandang oleh Zahidah binti Idris. Seterusnya pengurus pentadbiran pula disandang oleh Nur Marzatul Akmal binti Muhammad Nawawi, dan akhir sekali bagi jawatan pengurus operasi disandang oleh Nik Amalina binti Nik Fauzi. Seterusnya saya akan menerangkan secara ringkas pula tentang produk kami seperti dalam gambar tersebut dan status semasa bagi syarikat kami. Syarikat kami menjual
produk menggunakan platform luar talian kerana kami mendapati bahawa ianya bersesuaian dengan kuantiti produk yang sering dibeli dalam skala kecil oleh pelanggan seperti 2 hingga 3 pack setiap pelanggan. Walau bagaimanapun, kami tetap mempromosikan produk kami di dua saluran bina sosial yang telah saya katakan tadi, iaitu di Instagram dan juga Facebook. Tidak dinafikan bahawa perniagaan kami punya banyak pesaing. Namun begitu, apa yang membezakan kami ialah bahan dan ramuan tersendiri yang segar untuk menghasilkan keropok ikan yang sedap dan rangup. Akhir sekali ialah tentang sokongan pembiayaan. Dalam syarikat kami, setiap seorang ahli telah menyumbangkan modal sebanyak RM38 dan jumlah secara keseluruhannya adalah sebanyak RM266. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nik Amalia binti Nik Fauzi, memegang nombor matrik 293475. Baiklah, pelan pasaran. Strategi pemasaran yang kami gunakan melalui 3 strategi, iaitu strategi harga, strategi promosi dan strategi produk. Melalui strategi pendapatan harga berasaskan kos, perniagaan kami menjual produk pada harga yang tetap dan juga mampu dibeli oleh semua golongan masyarakat. Dengan kaedah ini, produk kami juga mudah untuk melaraskan harga produk apabila berlakunya peningkatan kos. Yang seterusnya, strategi promosi. Syarikat kami mempromosikan produk melalui platform media sosial iaitu Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Jabatan pemasaran kami akan menguruskan media sosial dan sentiasa mengamas kini dan memuat naik gambar mengenai produk secara umum dan menguruskan pelanggan di media sosial. Dengan kaedah yang digunakan ini, kami sentiasa dapat berkomunikasi dengan pelanggan dengan mudah dan kami berada dalam lingkungan yang rapat dengan pelanggan bagi mempromot tentang produk kami. Akhir sekali ialah strategi produk. Syarikat kami menawarkan keropok ikan segera yang sangat lazat. Kami memilih produk ini kerana nilai pemakanan yang menyokong matlamat kami dalam mempromosikan snack atau keropok berasaskan ikan. Kami meletakkan kualiti produk sebagai keutamaan dan kepuasan kepada pelanggan kami. Baiklah, seterusnya, pemilihan pasaran sasaran. Pemilihan pasaran untuk sasaran ialah kaedah yang diambil oleh syarikat selepas membahagikan khalayak sasarannya, menganalisis pelanggannya dan mengelaskan khalayak pelanggan dalam beberapa kategori. Yang pertama, analisis pelanggan. Organisasi haruslah memberi usaha yang padu untuk menawarkan produk dan strategi pemasaran yang terbaik kepada pelanggan. Objektif analisis pelanggan adalah untuk memberi gambaran yang jelas tentang pelanggan supaya organisasi boleh membuat keputusan yang terbaik untuk menarik pelanggan dan menetapkan pelanggan yang sedia ada. Yang kedua ialah lokasi geografi. Syarikat kami menawarkan produk kepada pelanggan di Universiti Utara Malaysia sebagai fokus utama. Yang ketiga ialah demografik. Syarikat kami menawarkan produk kepada pelanggan di Universiti Utara Malaysia yang terdiri daripada para pelajar, kaki tangan dan sebagainya. Demografi umur pelanggan yang kami sasarkan adalah berumur 18 tahun ke atas. Produk yang kami pasarkan tidaklah begitu mahal dan boleh dibeli dengan mudah oleh pelanggan. Tidak mengira golongan B40 atau T20 juga boleh menikmatinya. Seterusnya, analisis persaingan. Pesaing yang pertama ialah NV Crunchies. NV Crunchies merupakan salah satu produk bumi putra syarikat NV Frozen Industry Sdn Bhd yang telah diperkenalkan pada Mei 2013. Syarikat ini telah lama beroperasi dan mendapat sambutan yang tinggi apabila snack makanan yang diperbuat daripada kulit popiah dan disaluti dengan pelbagai perisa telah menarik minat para penggemar snack. Pesaing kedua, Kudak-Kudak Enterprise, ialah syarikat Menara Fish Crackers. Syarikat Menara Fish Crackers merupakan perniagaan dalam talian yang menawarkan keropok ikan dengan pelbagai pilihan perisa yang lebih daripada 8 perisa keropok. Justru, perniagaan ini juga mempunyai penilaian dan ulasan yang bagus dalam talian oleh pelanggan. Matlamat organisasi bagi perniagaan kami iaitu Kudak-Kudak Enterprise mempunyai visi, misi dan tujuan organisasi. Bagi visi, kami beriltizam untuk menjadi sebuah syarikat bumi putra yang berdaya saing dan kompetitif dengan memperkenalkan lebih meluas hot produk kami iaitu keropok siamik hasil buatan mukmin, berkualiti, halal lagi suci yang sangat digemari setiap lapisan masyarakat seluruh Malaysia. Bagi misi kami pula adalah untuk mengeluarkan dan membekal produk makanan halal dan menepati citarasa tempatan dan antarabangsa. Tujuan organisasi pula terdapat dua iaitu untuk mencapai matlamat perniagaan yang dapat memaksimumkan keuntungan dengan kos yang efektif dan yang kedua untuk meneruskan legasi warisan budaya masyarakat Terengganu.
Strategi organisasi bagi Kudak-Kudak Enterprise terdapat dua strategi, iaitu dalam strategi jangka pendek dan juga strategi jangka panjang. Bagi strategi jangka pendek terdapat beberapa cara, iaitu menyediakan perkhidmatan dan layanan yang memuaskan hati pelanggan, mengurangkan kos pengeluaran, meningkatkan margin keuntungan, mensasarkan lebih ramai pelanggan baru dan mendapatkan pulangan modal dalam tempoh 3 bulan. Bagi strategi jangka panjang pula, menubuhkan cawangan baharu di Malaysia, menginovasikan produk dengan memperkenalkan varian rasa baharu, peningkatan kualiti dan pembungkusan produk yang menarik perhatian pelanggan, meningkatkan jumlah pendapatan syarikat sebanyak 15% pada setiap tahun berikutnya, melebarkan sayap jenama produk ke peringkat yang lebih tinggi dan juga merancang kewangan bagi mengurangkan kos pengeluaran. Berikut merupakan struktur organisasi bagi syarikat Kudak-Kudak Enterprise yang dikotai oleh pengarah urusan atau dikenali sebagai CEO, iaitu Zulkifli bin Ibrahim, pengurus pentadbiran Nur Maizatu Akmal binti Muhammad Nawawi, pengurus pemasaran Nur Afini bin Zulkifli Nur Hanan, pengurus operasi Nik Amalina binti Nik Fauzi, pengurus kewangan Zahidah binti Muhammad Idris, pengurus khidmat pelanggan Nur Najiha binti Sari Alliance Saridans dan juga pengurus sumber manusia iaitu Nur Fatihah binti Zaharuddin. Perbelanjaan organisasi bagi Kudak-Kudak Enterprise terdapat satu jenis pembelanjaan iaitu perbelanjaan pendaftaran perniagaan sebanyak RM60 kerana menggunakan nama selain daripada nama sendiri. Rancangan pengeluaran operasi adalah proses di mana sesebuah rancangan dibuat bagi memudahkan proses untuk mengoperasikan sesuatu barangan ataupun produk. Rancangan pengeluaran ini dibuat secara sistematik dan efisien. Rancangan yang pertama adalah mengumpul modal dari rakan niaga. Langkah ini telah diambil oleh kumpulan kami dengan mengumpul modal sesama ahli kumpulan untuk stok barangan niaga buat kali pertama. Langkah kedua adalah mendapatkan produk dari pembekal. Kami telah melantik seorang dari ahli kumpulan ini untuk berunding dengan pembekal. Langkah ini penting dalam memastikan stok yang dibeli ini dengan harga borong dan bukan harga pasaran. Dan langkah ketiga adalah mempromosikan produk untuk mencapai target pasaran. Seterusnya menerima pesanan dan bayaran dari pembeli. Dan langkah terakhir adalah mengumpul maklum balas dari pembeli. Setelah proses jual beli dilakukan kepada pembeli, hasil maklum balas ini penting dalam memastikan setiap kelemahan yang berlaku dapat ditambah baik dari semasa ke semasa. Berikut merupakan perkara berkaitan operasi. Yang pertama, maklumat produk. Kumpulan kami memilih untuk menjual keropok ikan segera yang dihasilkan original daripada Terengganu menggunakan ekstrak ikan yang segar dan berkualiti tinggi. Bukan itu sahaja, pembungkusan yang kemas dan menarik juga menambahkan lagi mengapa produk ini mendapat tempat di kalangan penduduk tempatan. Seterusnya adalah konsultasi operasi. Kami memilih seseorang dari kalangan ahli yang mempunyai kemahiran dalam berunding berkaitan dengan perniagaan kami. Sebagai contoh, beliau berjaya untuk berunding bagi mendapatkan stok pada harga yang terendah dari pembekal. Kemahiran yang ditunjukkan itu sangat penting kerana modal yang perlu dikeluarkan adalah berpandukan harga kos bagi produk tersebut. Seterusnya, perbelanjaan operasi. Segala maklumat perbelanjaan bagi setiap operasi adalah penting dalam memastikan modal yang rendah dan keuntungan yang tinggi dapat diperolehi oleh sesebuah perniagaan tersebut. Perbelanjaan yang rapi haruslah dibuat agar segala kerugian dapat diatasi dan mengurangkan risiko untuk mendapat kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya nama Siti Akmal binti Muhammad Nawawi, pemegang nombor matrik 293226 selaku Bendahari Kudak-Kudak Enterprise. Oleh itu, hari ini saya akan membentangkan tentang pelan kewangan Kudak-Kudak Enterprise. Bagaimana Kudak-Kudak Enterprise ni dijalankan perniagaannya pada permulaan? Modal yang diambil adalah sebanyak RM38 seorang bagi setiap ahli kumpulan yang seramai 7 orang. Jadi sumber dana yang diperolehi pada awal perniagaan adalah sebanyak RM266 Malaysia. Kenapa RM38 bagi setiap ahli kumpulan? Sudah tentu pada permulaan itu kita akan menyatakan bajet permulaan perniagaan kita. Oleh itu, bajet permulaan perniagaan Kudak-Kudak Enterprise ni bermula apabila saya sendiri mula menghubungi
HQ kerupuk tersebut. Okey, jadi bagi harga untuk pesanan 100 pack packaging kerupuk ke atas adalah bernilai RM RM20, manakala anda kata pesanan yang dibuat adalah kurang daripada 100 packaging kerupuk tersebut, nilai bagi satu packaging itu bernilai RM140. Oleh itu, pada permulaan perniagaan ini kami telah memilih untuk mengambil pesanan sebanyak 180 packaging, iaitu bernilai RM216. Namun harga kos perhantaran bagi satu kotak adalah RM15. 180 packaging itu mewakili 3 kotak. Oleh itu kos perhantaran adalah sebanyak RM45. Jadi jumlah kos permulaan, jumlah bajet permulaan perniagaan ini bernilai RM261 Malaysia. Ia telah menganalisis dan saya juga telah menganalisis bagi 3 bulan bagi anggaran jualan. Anggaran perbelanjaan dalam tempoh 3 bulan tidak jauh beza bagi setiap bulan ni. kerana kos pembelanjaan yang sebelum digunakan bagi saya enterprise ni tidak terlalu banyak. membuat keputusan untuk meneruskan kos ini perniagaan hanya ini, melibatkan saya telah kos membuat pesanan, draft kos perhantaran dan kos perbelanjaan apakah lain. hasil yang akan diperolehi sekiranya Perniagaan produk kami kuantiti iaitu yang kerupuk saya dibuat ini pesanan tidak tadi mempunyai kos terjual. utility yang tinggi. Okey. Oleh itu dalam tempoh bulan yang analisis sama, anggaran bulan perbelanjaan April, Mei dan bermula pada Jun, bulan April tahun kami 2023 membuat keputusan sebulan sebulan suara April, Mei Mei dan dan Jun Jun produk sepanjang kami dengan 3 harga bulan. RM2 Malaysia. Anggaran perbelanjaan bagi bulan April pada bulan adalah April sebanyak kami RM261 berjaya menjual sebanyak kerana pada permulaan perniagaan ini kami masih dalam yang berjumlah sebanyak produk kami dan masih mencari pelanggan kami. dan pada bulan Oleh itu Mei kami hanya telah mengambil pesanan sebanyak jual 180 sebanyak packaging kerupuk, 584 iaitu melibatkan packaging kos kerupuk, perhantaran sebanyak RM45 dan jumlah yang kami perolehi adalah sebanyak Namun, pada bulan Mei, kami telah RM168 Malaysia pelanggan dan pada bulan yang Jun, membeli secara kami borong. hanya Oleh mendapat itu anggaran jual perbelanjaan sebanyak pada bulan Mei RM45 adalah sebanyak iaitu bernilai RM870 Malaysia. iaitu Jadi jumlah anggaran hasil kami jualan membuat pesanan budak-budak sebanyak enterprise dan tempoh 3 bulan ini adalah sebanyak yang melibatkan kos perhantaran RM528 Malaysia. RM150. Jadi Dan jumlah saya juga telah anggaran perbelanjaan perbelanjaan dalam tempoh hasil 3 anggaran bulan ini jualan adalah sebanyak yang diperolehi dalam tempoh 3 bulan RM1,131 Malaysia. Selain itu, saya akan menjelaskan berkaitan dengan penyata aliran tunai. Penyata aliran tunai ini merupakan salah satu laporan penyata kewangan berkaitan dengan aliran keluar dan masuk penggunaan wang dalam Kuda-Kuda Enterprise. Okey. Aliran tunai masuk pada bulan April tahun 2023 dalam Kuda-Kuda Enterprise. Modal yang kami perolehi adalah sebanyak RM266 dan jualan yang kami perolehi adalah RM270. Jadi jumlah tunai aliran masuk dalam Kuda-Kuda Enterprise pada bulan April adalah sebanyak RM536. Namun aliran tunai keluar pada bulan tersebut juga adalah sebanyak RM261. Kerana kami membuat pembelian stok sebanyak RM216 dan kos perhantaran yang kami tanggung adalah sebanyak RM45. Jadi jumlah akhir yang kami dapat adalah sebanyak RM275 sahaja pada bulan April 2023. Seterusnya pada bulan Mei 2023 aliran tunai masuk hasil jualan yang kami perolehi adalah sebanyak RM1,168. Jadi pada bulan Mei dan bulan Jun ini kami tidak lagi kutip sebarang modal dengan ahli kumpulan. Jadi jumlah tunai yang masuk pada bulan Mei adalah sebanyak RM1,168 sahaja. Aliran tunai keluar pada bulan Mei ini adalah sebanyak RM720 bagi pembelian stok kerupuk yang baru dan kos perhantaran yang kami tanggung adalah sebanyak RM150. Kos perbelanjaan lain iaitu kos untuk ambil pembungkusan kerupuk ini adalah sebanyak RM29. Jadi jumlah tunai
yang keluar, aliran tunai keluar adalah sebanyak RM899. Jadi jumlah akhir yang Kuda-Kuda Enterprise perolehi pada bulan Mei 2023 adalah sebanyak RM269 sahaja. Namun pada bulan Jun agak berbeza kerana tiada aliran tunai keluar untuk pembelian stok baru, hanya mempunyai aliran tunai masuk iaitu sebanyak RM90. Ini kerana kami menjual stok yang masih ada pada bulan Jun. Kami tidak membuat pembelian stok baru kerana bulan Jun merupakan bulan akhir kami menjalankan perniagaan. Jadi jumlah akhir aliran yang terkumpul pada bulan Jun adalah sebanyak RM90. Jadi keseluruhan jumlah yang diperolehi bagi Kuda-Kuda Enterprise adalah sebanyak RM634 Malaysia. Terdapat 9 komponen yang digunakan dalam bisnes model canvas ini. Komponen pertama ialah customer segment, merujuk kepada pelanggan sasaran dalam perniagaan kami, iaitu pelajar, kaki tangan, pejabat dan penduduk tempatan serta orang luar. Bagi komponen value proposition pula, kami memberi tekanan kepada harga mesra pelajar, makanan ringan yang sihat, pembelian secara atas talian, produk berkualiti dan semula jadi. Komponen ketiga pula ialah channel, iaitu saluran untuk mencari, membeli dan menggunakan produk kami. Menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook dan juga website e-commerce untuk mempromosikan produk kami kepada pelanggan. Seterusnya bagi komponen yang keempat iaitu customer relationship. Kami berinteraksi dengan pelanggan melalui media sosial dan juga kami mendapatkan maklum balas pelanggan terhadap produk serta memberikan diskaun dan juga pilihan borong. Komponen kelima ialah revenue stream, iaitu merujuk kepada sumber pendapatan bergantung kepada jumlah jualan produk dan juga transaksi atas talian. Kami mendapatkan bayaran daripada pelanggan melalui transaksi secara atas talian. Komponen keenam pula iaitu key resource, yang merujuk kepada sumber utama diperlukan bagi menjalankan perniagaan beroperasi dengan baik. Antaranya ialah modal bekerja dan juga kemahiran kami dalam menguruskan perniagaan serta pengurusan pemasaran perniagaan. Bagi komponen ketujuh pula ialah key activities, iaitu aktiviti utama dalam pengendalian perniagaan. Pertama, kami menjalankan khidmat pelanggan, rundingan dengan rakan kongsi. Kami berbincang tentang penetapan harga dan juga penetapan kos-kos yang diperlukan dalam perniagaan, pemasaran produk, penyelesaian masalah dan juga pengurusan website online e-commerce. Seterusnya, komponen yang ke-8 ialah key partner, yang merupakan pembekal utama produk dan juga rakan kongsi. Kami mendapatkan sumber produk melalui pembekal, iaitu daripada HQ Kuropok itu sendiri. Terakhir ialah cost structure. Struktur kos dalam perniagaan ialah kos keseluruhan pengeluaran produk dan juga kos penghantaran serta kos produk. Kesimpulannya, Kuda-Kuda Enterprise ialah sebuah syarikat perkongsian yang dilaburkan oleh 7 orang pemegang saham. Rancangan perniagaan yang komprehensif kami menjadi asas kepada kejayaan dan pertumbuhan syarikat ini. Dengan carangan, nilai dan model perniagaan yang kukuh serta pasukan pengurusan yang berbakat membolehkan perniagaan kami dapat diurus dengan baik. Strategi pemasaran dan jualan kami membolehkan sasaran jumlah pelanggan kami dapat dicapai. Analisis menyuruh tentang persaingan kami dalam pasaran telah dibuat dan kami telah mengenapasi perbezaan utama yang memberikan kami kelebihan untuk bersaing dalam menjalankan perniagaan ini. Unjuran kewangan kami menunjukkan pertumbuhan hasil yang kukuh. Kami telah menetapkan langkah untuk menguruskan risiko bagi memastikan kemampanan perniagaan kami dalam jangka masa panjang. Oleh itu, kami yakin dengan sumber dan sokongan yang ada membolehkan syarikat Kuda-Kuda Enterprise ini mampu memberikan nilai yang luar biasa
kepada pelanggan serta pihak yang berkepentingan kepada kami. Sekian, terima kasih.